Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, ini kelas kedua untuk bab 6 tingkatan 4. Selepas cikgu dah buat kelas pertama tentang Bani Umayyah, ini kelas kedua ni tentang Bani Abbasiyah. Okey, bila kamu bercakap tentang Bani Abbasiyah atau nak membincangkan tentang Bani Abbasiyah, perkara pertama kamu kena tahu apakah sebab kejatuhan Bani Umayyah. Bagaimana Bani Umayyah yang telah mentadbir lebih kurang antara 89 hingga 90 tahun di tanah Arab itu berakhir dan digantikan dengan Bani Abbasiyah. Mula-mula kena belajar ni. Sebab kejatuhan, sebab kemerosotan Bani Umayyah. Kamu tahu berdasarkan yang video yang pertama yang cikgu buat tentang Bani Umayyah tu ketiga pada tahap pertama, mereka telah menguasai pemerintahan kerajaan Islam tu hampir antara 89 hingga 90 tahun. Dalam tempoh pemerintahan tu terdapat tiga sebab, tiga alasan yang menjadikan berlakunya kemerosotan terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama akibat kerana penentangan oleh golongan Mawali. Penentangan oleh golongan Mawali. Golongan Mawali ni golongan apa? Golongan Mawali ni adalah golongan bukan Arab yang tinggal di bawah pemerintahan kerajaan Islam Bani Umayyah. Dan mereka ni, golongan Mawali ni merasa sangat didiskriminasi. Mereka rasa seperti seolah-olah dianaktirikan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Mereka merasakan bahawa wujudnya diskriminasi. Kenapa mereka rasa mereka didiskriminasi atau dianaktirikan dalam pemerintahan Bani Umayyah? Kerana mereka tidak mendapat jawatan yang tinggi, tidak mendapat sebarang bentuk jawatan. Yang kedua, mereka terpaksa membayar cukai yang tinggi. Sebab mereka bila tinggal di sebuah negara Islam, maka mereka perlu membayar cukai jizyah atau cukai perlindungan di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian sebab yang kedua, kenapa berlakunya kemerosotan Bani Umayyah? Sebab yang kedua kerana ada khalifah, ada khalifah Bani Umayyah yang tidak bertanggungjawab. Yang tidak bertanggungjawab. Maka apabila berlakunya kelemahan dari segi kepimpinan khalifah atau ketua kerajaan Bani Umayyah, maka ini salah satu punca kemerosotan atau kejatuhan Bani Umayyah. Dan yang ketiga kerana rasa tidak puas hati, rasa tidak puas hati oleh puak Syiah dan Khawarij, oleh puak Syiah dan Khawarij. Mereka tak puas hati. Kenapa? Sebab Bani Umayyah ni mentadbir secara warisan. Maksudnya pemerintahan Bani Umayyah tu langsung tidak memberi peluang kepada puak Arab yang lain untuk mentadbir kerajaan Islam. Hanya mereka sahaja. Jadi timbulnya rasa tidak puas hati terutama oleh puak Syiah dan golongan Khawarij ni kerana sistem pemerintahan hanya dipegang oleh Bani Umayyah lebih kurang 90 tahun. Okey, kita cerita tentang Bani Abbasiyah sekarang. Bani Abbasiyah ni, pemerintahan Bani Abbasiyah ni pada asalnya, Bani Abbasiyah ni cerita supaya kamu faham. Bani Abbasiyah pada asalnya adalah satu gerakan sulit. Merupakan satu gerakan sulit yang bergerak secara diam-diam, secara underground untuk menentang pemerintahan Bani Umayyah. Ketiga itu mereka menjadikan Kufah, Khurasan dan Humaimah sebagai pusat operasi. Pusat bandar untuk merancang strategi bagi menjatuhkan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah ni bergerak atas nama Ahlul Bait. Bergerak atas nama Ahlul Bait. Apa maksud Ahlul Bait? Ahlul Bait ni bermaksud keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian menggunakan nama Al-Abbas. Menggunakan nama Al-Abbas. Iaitu Al-Abbas ni siapa? Al-Abbas ni bapa saudara Nabi Muhammad. Ingat salah seorang bapa saudara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan ada 5 bapa saudara. Okay? Salah seorang bapa saudara ni bernama Al-Abbas. Bapa saudara yang sangat disayangi oleh Nabi. Okay? Menggunakan nama Al-Abbas sebagai simbol kemunculan Bani Abbasiyah ni. Okay? Menggunakan nama Al-Abbas. Okay. Al-Abbas ni siapa? Bapa saudara Nabi. Untuk mengasaskan kerajaan Bani Abbasiyah. Okay. Semasa pemerintahan Bani Abbasiyah, sebab bila kamu study tentang Bani Umayyah ke, Bani Abbasiyah ke, atau Turki Utsmaniyah, selain daripada cerita basic ni, kamu kena ingat apakah sumbangan Bani Abbasiyah terhadap ketamadunan Islam. Maksud dia terhadap peradaban Islam. Bila kamu study tentang Khulafa' Ar-Rasyidin, study tentang Bani Umayyah, study tentang Bani Abbasiyah, dan study tentang Turki Utsmaniyah, perkara penting selain daripada cerita basic ni, cerita dasar ni, kamu kena tahu apakah sumbangan kerajaan ini terhadap peradaban Islam. Okey, sekarang kita nak senaraikan apakah sumbangan Bani Abbasiyah dalam peradaban Islam atau dalam ketamadunan Islam. Bani Abbasiyah ni banyak menjurus kepada kemajuan dalam bidang pendidikan. Mereka sangat cintakan ilmu. Pemerintah-pemerintah Bani Abbasiyah sering memajukan ilmu, sering menaikkan taraf ilmu sebab mereka antara pemerintah yang sangat-sangat cintakan ilmu. Okey, sumbangan pertama yang dibuat cikgu tulis apakah sumbangan mereka. Okey. Yang pertama, ketiga pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, ketiga pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan anak dia Al-Ma'mun. Ketiga pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan anak dia Al-Ma'mun. Anak dia laki dia lah, putera dia. Okay. Mereka menjadikan kota Baghdad, mereka menjadikan kota Baghdad sebagai kota ilmu. Menjadikan kota Baghdad sebagai kota ilmu. Baghdad ni terletak di mana? Baghdad ni terletak di Iraq. Iraq lah. Khalifah Harun Ar-Rasyid ni dengan anak dia Al-Ma'mun menjadikan kota Baghdad ni sebagai kota ilmu. Di kota Baghdad inilah mereka menubuhkan satu pusat pengajian tinggi atau sebuah universiti yang dikenali sebagai Baitul Hikmah. Mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni kamu kena gariskan, kena ingatkan sebab ni adalah skop soalan objektif. Baitul Hikmah ni apa dia? Baitul Hikmah ni adalah pusat pengajian tinggi ataupun universiti. Itu sumbangan yang pertama. Sumbangan kedua yang dibuat oleh Bani Abbasiyah, sumbangan yang kedua ialah mereka telah memajukan bidang penterjemahan. Memajukan bidang penterjemahan. Hasil karya daripada tamadun Yunani banyak diterjemahkan. Mereka banyak mengambil inisiatif karya-karya ilmu terutama dalam bidang falsafah dan sains diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bagi menggalakkan masyarakat Arab ini menguasai ilmu Eropah. So menterjemah karya, mereka terjemah karya falsafah dan sains. Falsafah dan sains Yunani. Nampak sumbangan yang ketiga. Kamu nampak sumbangan yang ketiga. Cikgu turunkan sikit. Sumbangan yang ketiga Bani Abbasiyah ni ialah memajukan bidang penulisan. Memajukan bidang penulisan. Ketiga pemerintahan Bani Abbasiyah, bidang penulisan dibahagikan kepada 3 tahap. Terdapat 3 tahap penulisan. 3 tahap penulisan tu apa dia? Yang pertama ialah mencatat fakta.
Yang apa saja fakta, apa saja perbualan, apa saja idea dicatat. Yang kedua, mereka akan mengumpul semua fakta tersebut. Okey? Dan yang ketiga, mereka mula mengarang. Nampak 3 tahap penulisan ketika pemerintahan Bani Abbasiyah ni ada 3 tahap penulisan. Tahap yang pertama ialah mencatat segala idea, mencatat segala perbualan. Yang kedua, mereka mula mengumpul, setiap idea itu berkumpul. Dan yang ketiga, maka mereka mula mengarang. Okey. Oleh kerana bidang penulisan itu maju ketika pemerintahan Bani Abbasiyah, maka lahirlah golongan intelektual Islam ketika pemerintahan Bani Abbasiyah ni. Cikgu naikkan ke atas naikkan ke atas ni. Akibat perkembangan bidang penulisan, maka lahirlah golongan cerdik pandai Islam. Lahir golongan cerdik pandai Islam. Antara golongan cerdik pandai Islam yang lahir, yang wujud ketika pemerintahan Bani Abbasiyah adalah Imam Malik. Okay? Imam Malik. Imam Khalifah atau Imam Hanafi. Hanifah. Kita panggil Imam Hambali lah. Okay? Kemudian lahir juga tokoh seperti tokoh intelektual Islam seperti Ibnu Ishaq. Okay, di golongan cerdik pandai Islam. So ini sajalah sumbangan Bani Abbasiyah. Dia lebih kurang macam ni. Sumbangan yang pertama ketika pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dengan anak dia Al-Ma'mun, mereka telah memajukan bidang ilmu. Ketika itu mereka telah mendirikan Baitul Hikmah, iaitu pusat pengajian tinggi atau universiti di kota Baghdad, dan kota Baghdad itu dijadikan kota ilmu. Yang kedua, mereka memajukan bidang penterjemahan, di mana para cerdik pandai Islam yang ada ketika pemerintahan Bani Abbasiyah ni mengambil karya-karya dari Yunani, terutama karya dalam bidang falsafah dan sains untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, mereka telah memajukan bidang penulisan. Bidang penulisan itu dibahagikan kepada 3 tahap. Tahap pertama mengumpul idea, tahap pertama mencatat idea, tahap kedua mengumpul, dan tahap ketiga mula mengarang. Apabila Bani Abbasiyah memajukan bidang penulisan, maka lahirlah golongan cerdik pandai Islam ketika pemerintahan Bani Abbasiyah. Contohnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Hambali dan Ibnu Ishaq ketika pemerintahan Bani Abbasiyah. So, apabila Bani Abbasiyah mementingkan konsep ilmu, maka soalan kebat yang sering ditanya untuk Bani Abbasiyah adalah tentang ilmu. Apakah peranan ilmu dalam kehidupan? Mengapakah kita perlu memajukan bidang ilmu? So, kamu jawablah. Ilmu perlu dimajukan, ilmu perlu dipertingkatkan untuk melahirkan golongan rakyat yang cerdik, pandai. Ilmu perlu dipelajari bagi memajukan bidang sains dan teknologi. Ilmu perlu dipelajari supaya rakyat Malaysia lebih mempunyai semangat inquiry atau semangat ingin tahu. Ilmu perlu dipelajari bagi memantapkan sistem ekonomi negara. So kamu fikirlah, sebab bila Bani Abbasiyah difokus kepada bidang ilmu, maka soalan kebat yang sering ditanya adalah tentang ilmu. Okey, itu sahaja untuk Bani Abbasiyah. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.